Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah pada hari ini Ustaz nak kongsikan kepada kamu macam mana cara kamu nak study pada malam ini supaya kamu study dengan lebih baiklah. Adakah bahasa Arab ni kita perlu baca sahaja, baca terus menerus sahaja? Tak ada. Jadi kita perlukan strategi. Jadi pertama sekali apa yang Ustaz cadangkan ialah kamu buka muhtawayat ataupun buka isi kandungan dan kamu study apa tajuk-tajuk yang masuk. Okey. Tajuk yang masuk sebenarnya sudah sampai ada 5. Okey, ada 5. Tajuk ke-7 sampai pelajaran ke-7 sehingga pelajaran ke-11. Huruf nafi, huruf nahi, huruf jar, ziarah ilal mustashfa. Itu adalah kisah. Okey. Seterusnya al-fa'il dengan maf'ulun bih. Jadi first kali kamu kena tahulah apa yang kamu belajar ataupun apa yang masuk dalam peperiksaan. Baik, seterusnya kita terus kepada muka surat 38. Muka surat 38. Okey. Pertama sekali kita sentuh tentang huruf nafi dan huruf nahi. Okey. Apa yang awak kena tekankan tentang huruf nafi dan huruf nahi ialah perbezaan antara kedua-dua. Okey, perbezaan antara kedua-dua. Nafi itu apa? Nahi itu apa? Okey, nafi itu adalah penafian ataupun penidakan. Okey, kamu tidakkan satu statement. Okey, kamu nafikan sesuatu statement. Manakala nahi adalah tegahan. Kamu larang untuk berbuat sesuatu. Okey, kamu larang akan sesuatu perbuatan. Larang, tegah. Okey. Amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada kebaikan dan menegah kemungkaran. Jadi nafi menidakkan statement. Okey. Okey, yang pertama sekali huruf nafi. Okey, apa yang awak kena fokus tentang huruf nafi ialah bentuk dia. Okey. Huruf nafi dia ada dua, untuk fi'il madhi dengan untuk fi'il mudhari'. Okey. Fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Jadi fi'il madhi adalah perbuatan yang telah berlaku. Jadi kalau kamu nampak ma campur dengan fi'il madhi, okey. Ma apabila bertemu dengan fi'il madhi dia adalah huruf nafi, okey. Ma bila bertemu dengan fi'il madhi dia huruf nafi. Contohnya ma campur dengan kharaja. Kharaja ni adalah fi'il madhi. Macam mana tahu fi'il madhi? Sebab dia kharaja, kita dah belajar dia ala wazan fa'ala. Kharaja, kharaju. Okey, itu kamu dah tahu. Baik. Seterusnya untuk fi'il mudhari' dia berlaku 3 bentuk. Okey, 3 bentuk. 1 2 3 bentuk. Bentuk pertama fi'il mudhari'. Nampak la kalau jumpa fi'il mudhari' dia huruf nafi lah. Dia huruf nafi untuk mudhari'. Fi'il mudhari'. Seterusnya lan. Lan untuk menafikan perkara yang akan datang. Kemudian lam. Kalau lam, tengok la lepas ni fi'il mudhari'. Ni contoh lan lepas dia fi'il mudhari'. Lam lepas dia fi'il mudhari'. Jadi ketiga-tiga bentuk la huruf nafi ni adalah fi'il untuk fi'il mudhari'. Fi'il madhi ada satu je, ma. Okey. Dia bukanlah ma istifham macam kita belajar dulu. Ma apa, limaza, kenapa. Okey, bukan yang itu. Itu kalau jumpa dengan kata nama. Tapi sekarang ni ma berjumpa dengan kata kerja yang telah berlaku. Ma kharaja, dia akan menjadi tidak. Lelaki itu tidak keluar. Okey. Ma kharajar rajul, lelaki itu tidak keluar. Okay. Jadi kamu buat semua soalan ni. Soalan ni akan masuk dalam peperiksaan. Kamu buat. Okey. Kamu buat supaya kamu tahu mana betul, mana salah. Kalau perlu study group, kamu buatlah study group bersama kawan-kawan kamu. Seterusnya huruf nahi. Huruf nahi adalah huruf tegahan. Ustaz dah ajar dah dalam PDPR macam mana kita nak baca huruf nahi dan ada beberapa benda yang berlaku. Okey, kamu kena buka balik slide ataupun kamu kena buka balik apa yang patut nota-nota kamu. Tengok ni. La tal'ab. Asal dia la tal'abu. Asal dia tal'abu. Tapi bila kita letak la, dia akan bertukar jadi tal'ab. Nampak? Asal dia taqata'.
taqtafina. Tapi bila letak la, dia jadi taqtafi je. Nun dia hilang. Okey. Sebab apa? Ustaz dah ajar. Okey. Kat depan tu ada la. Okey. Dia pakai la je. Dia tak ada lan, dia tak ada lam. Tapi macam mana nak bezakan la nahi dengan la nafi ni dia. Okey. La tadraba. Nampak? Asal dia perkataan tadrabani. Tapi bila letak la, nun dia hilang. La tadraba sahaja. Jadi dekat situ kita dah tahu ini adalah la nahi. Bukan la nafi. Okay? La nahi. Sebab la tahzana. Ni. Budak sekolah menengah pergi sekolah pun bersedih lagi. Kita dah bincang dah. Contoh perkataan tuhmiluna. Tapi bila letak la jadi tuhmilu. Itu kita dah tahu. Daripada sini kita dah tahu bahawa dia adalah la nahi. La nahi. Okay, ni kekal. La tusrifna. Okay. Kamu jawab soalan dekat sini. InsyaAllah kamu boleh jawab soalan pada besok hari. Okay. Jawab soalan-soalan ni. Okay. Baik, seterusnya fokus kepada huruf jar. Huruf jar adalah huruf jiran. Okay. Ila, fi. Okay, kita dah buat dah dalam kelas online. Ni an, fi, min, ila, bi, ala. Jadi soalan akan keluar. Dia akan bagi satu ayat. As-samaku fil ma'i. Manakah manakah huruf jar? Siapa jawab al-ma'i salah. Siapa jawab as-samaku salah. Jawapan dia adalah fi. Okey, kamu kena kenal mana satu huruf jar. Okey. Akaltu biyadil yumna. Nampak? Huruf ba tu je. Siapa jawab akal tu salah lah. Okey. Siapa jawab yumna salah. Jawapan dia ba tu je. Ba baris bawah tu. Itu adalah huruf jar. Okey, baik. Seterusnya adalah ni maksud dia kamu kena hafal sebab dia akan keluarlah dalam soalan apakah maksud ala di atas. Macam tu. Right, baik. Seterusnya soalan-soalan ni pun kamu kena jawab sendiri. Kalau tak tahu bincang, okey. Ini adalah soalan-soalan yang akan masuk dalam peperiksaan. Sila cakna lah. Baik, seterusnya ziarah ilal mustashfa, kamu kena hafal tajuk ni sebab soalan akan keluar besok. Okey, az-ziarah ilal mustashfa. Ini soalan-soalan ni kamu baca berserta makna. Kita dah bincang dah dalam kelas. Okey, dan kamu kena jawab soalan-soalan ni. Okey. Soalan-soalan semua ni kamu kena jawab. Soalan ni masuk dalam peperiksaan. Siapa jawab soalan ni malam ni, besok dia senang je, okey. Macam mana nak jawab ustaz? Ustaz dah bagi tahu maksud dah dalam grup. Okey, 5 kalau siapa tak tahu boleh tanya kepada kawan-kawan yang tahu. 5 zahaba Ashraf ilal mustashfa. Kenapa Ashraf pergi ke hospital dan bersama siapa dia pergi? Dalam ni ada jawapan. Zahaba Ashraf ma'a walidayhi. Dia pergi bersama ibu ayahnya ke hospital untuk untuk menziarahi neneknya yang sakit. Nampak? Ini menjawab soalan pertama lah. Soalan kedua, soalan ketiga kamu kena jawab sendiri bersama-sama ataupun ulang kaji. Okey? Okey, seterusnya tajuk fa'il, pembuat. Ingat, fa'il, pembuat, pelaku. Okey, pelaku. Okey, pelaku. Okey. Jadi pelaku ni al-fa'il hukum dia apa? Marfu'. Kena ingat tu sampai mati. Fa'il hukum dia marfu' dan soalan-soalan yang berkaitan juga akan keluar. Okey, untuk fa'il apa yang ustaz nak kamu fokuskan adalah muka surat 51 ni. Okey. Kalau dia marfu' bil dhammah ada berapa keadaan? Kalau dia manfu' bil alif ada berapa keadaan? Kalau dia waw berapa keadaan? Okey, kamu tengok kat sini. Dhammah, kalau dia marfu' bil dhammah dia ada 3 keadaan. Mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Kalau dia marfu' bil alif dia ada satu keadaan saja, musanna. Dan al-waw dia ada satu keadaan saja, jamak muzakkar salim. Okey. Muslimuna, mu'minuna, fallahuna dan sebagainya. Okey, muhandisuna. Okey. Dia pakai waw, dia tak pakai dhammah. Ni pun sama, al-musanna dia pakai alif. Tilmidhani, tilmidhatani, okey. Kasihani, okey. Harithani, adamani. Okey, itu semua adalah marfu' bil alif sebab musanna. Okey, baik. Macam ni. Ni cuba kamu jawab sendiri. Al-muhandisu, kenapa dia marfu'? Marfu' dengan apa? Marfu' dengan dhammah sebab dia mufrad. Ni kamu cuba jawab sendiri. Al-bintani,
Kenapa dia fa'il al-bintani? Dia marfu' bil alif sebab dia musanna. Kamu cuba jawab sendiri, besok akan keluar dalam soalan. Baik, seterusnya al-maf'ulun bih adalah lawan bagi al-fa'il. Okey, al-fa'il hukum dia marfu', maf'ulun bih hukum dia mansub. Apa itu mansub ustaz? Ustaz dah ajar, sila buka slide dan sebagainya, ulang kaji. Okey. Jadi al-la'ibah, nampak? Apa yang kamu nak fokuskan ialah, nampak ni. Al-Fathah berapa keadaan? Dua keadaan, mufrad dengan jamak taksir. Kalau mansub bil ya ada berapa keadaan? Dua keadaan juga. Al-Kasrah satu keadaan saja. Jadi kamu kena bacalah. Contohnya tadi kasihani kan? Marfu' dengan alif. Kalau dia fa'il. Tapi kalau dia mansub dia jadi kasihaini. Kalau adamani jadi adamaini. Kalau harisani harisaini. Okey. Itu adalah mansub bil ya. Kamu kena ulang kaji. Okay. Kamu boleh bekerjasama mengulang kaji bersama-sama dengan sahabat-sahabat. Tanya, tak kisah lelaki ke perempuan ke, tanya sahaja supaya kamu dapat ulang kaji dengan baik. Okay, jadi itu sahaja pesanan daripada Ustaz. Semoga kamu semua dapat ulang kaji dengan baik dan bagus. Dan dapat menjawab peperiksaan pada esok hari dengan rasa tenang lah sebab dah study. Yang lain kamu tawakal sahaja. Bahasa Arab ni dia menyeronokkan sebenarnya jika kamu ikhlas belajar. Kita ikhlas belajar sebab apa? Kita nak faham Al-Quran. Tu je. Okay? Ustaz tak suruh kamu pun kamu jadi lawan apa? Lawan Israel pakai bahasa Arab, tak ada. Okay? Ustaz nak kamu belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Itu sahaja. Kalau kamu dapat faham Al-Quran daripada bahasa Arab yang Ustaz ajar, Ustaz jadi aman lah. Ustaz jadi rasa tenang hati. Okay? Alhamdulillah. Okay, jadi itu saja pesanan daripada Ustaz. Kita akan jumpa lagi pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.